Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Sabtu 7 hari bulan Ramadan 1443 bersamaan dengan 9 April 2022, kita sudah sampai ke penghujung surah Ghafir. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24, siri kita pada kali ini yang ke-20. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita berjalan secara perlahan-perlahan, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat satu pagi, kita sudah tamat surah Al-Mu'min atau suratul Ghafir. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah rezekikan kita dapat khatam pengajian tafsir kita ini sampai ke akhir, dan kita telah mula dah daripada juzuk yang ke-26 dalam PKP dulu. Kalau boleh sampai di sana, hanya ada 1 juzuk setengah je lagi. InsyaAllah qarib, dekat. Tajuk kita bincang hari ini bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1036 ayat 82 sehingga 85. 82-85. Dia punya ayat berbincangan tentang Allah minta supaya kita berjalan, mengembara di atas muka bumi, mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bilangan mereka ramai, lebih kuat daripada Quraisy, lebih kuat daripada kita, tapi mereka juga binasa. Bila mereka menyesal apabila azab datang, bila mari azab di depan mata dia, ai menyesal pakak beriman, kan? Maka ketika itu tidak ada guna lagi penyesalan kalau saat itu baru nak menyesal. Kita hari ini walaupun tidak ada azab, walaupun tidak turun azab, tapi kalau sudah saat nak mati baru menyesal juga tidak berguna. Nak menyesal sekarang. Nak menyesal, learning, kata orang, learning. Mana? Sekarang kita kena menyesal. Jangan tunggu sampai pintu taubat sudah tertutup, baru nak menyesal, kita kata tidak ada faedah. Baik, para pelajar sekalian, kita masuk kepada sesi bacaan ayat. Sebelum kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Tengok muka surat tafsir pimpinan Jawi 1036. 1036. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Balik semula kepada ayat kita. Tafsir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Allah Ta'ala tanya di sini, puak-puak kafir ni, tengok ayatnya lepaslah. Dia kata kenapa puak-puak kafir ni engkar kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Engkar pada ayat Allah. Bukankah mereka juga mengembara di atas muka bumi, berjalan sana sini, ke Syam, ke Yaman, tengok kesan-kesan kaum Ad, kaum Samud sudah ada. Dari sudut munasabah susunan ayat, ra'allahu ta'ala tartiban latifan. Allah Ta'ala susun dengan susunan yang cukup halus di akhir surah ini. Iaitu Allah Ta'ala sebut beberapa ayat tentang dalil-dalil ketuhanan Allah yang menunjukkan kamal al-qudrah, sempurnanya kuasa Allah, rahmat Allah Ta'ala dan hikmat yang begitu sempurna. Kemudian Allah mari pula beberapa ayat amaran kepada orang-orang yang menentang, dan diakhiri dengan ayat yang kita baca ini juga mengandungi peringatan dan amaran keras bahawa kalau kamu ikut jejak langkah orang-orang dulu yang menentang ayat Allah, kamu juga akan binasa. Karena itu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, afalam yasiru, puak kafir. Walaupun ayat ini asalnya turun pada kafir Quraisy, asalnya ayat turun pada kafir Quraisy. Kenapa kepada kafir Quraisy? Kenapa? Sebab waktu itu mereka yang wujud depan Nabi SAW. Maka khitab itu kepada mereka, tapi kepada seluruh manusia yang menentang ayat Allah sampai ke hari kiamat. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Tujuan berjalan itu Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, mu tanya bahawa kafir Quraisy, bukankah mereka mengembara? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya. Maka Nabi SAW diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya bercakap dengan puak Quraisy, kamu tengok dengan mata kamu sendiri, kamu kena berfikirlah dengan hati kamu, bagaimana ke akhir kesudahan orang-orang kafir sebelum daripada kamu.
supaya mereka mengambil iktibar li ru'yatihim athara ihlakillahi lahum. Bila dia tengok kesan-kesan Allah Ta'ala binasakan mereka dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah, sepatutnya kamu juga mengambil iktibar. Allah gambarkan orang dulu macam mana. Tengok ni pelajar. Kanu aktsara minhum. Kanu, orang-orang itu lebih ramai dari mereka. Ai kana kuffarul umam as-sabiqah. Orang kafir dari kalangan umat-umat itu dahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih ramai bilangannya daripada kafir Quraisy. Dia nak ingat Quraisy, mu ni sekelompok kecil ni. Orang dulu lebih ramai aku binasakan. Wa ashadda quwwah. Wa ashadda quwwah, dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga. Tenaga dia pun kuat. Dia boleh pahak bukit, dia boleh belah bukit buat rumah contohnya. Apalagi dia punya peninggalan wa atharam fil ardi wa a'zam atharam fil ardi, dan mereka juga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi pun kuat. Kalau tengok apa yang dibuat oleh mendiang Fir'aun di Mesir, dia punya ahram ataupun piramid, besar. Dan walaupun kita tak pernah sampai, tak pergi lagi. Tapi pernah tengok. Tengok dengan apa? Tengok dalam TV, dalam internet, dalam surat khabar, dalam buku-buku. Nampak kesan dia. Kaum Ad duduk di Yaman. Kesan dia ada di sana. Kaum Samud, wa ila Samud akhahum salihah. Kaum Samud ni, ada kampung dia sekarang ni terkenal dengan nama Madain Saleh. Dikatakan kampung Nabi Saleh. Tapi ada pengkaji mengatakan bahawa dia punya kampung dia binasa. Kesan-kesan yang ada sekarang ini, orang kata bukit dia buat pahak tu, itu kubur-kubur mereka. Kubur dia tanam dalam bukit. Dan memang apa kita nampak, kalau kita masuk dalam bangunan hok bukit belah sekarang ni, nampak kita tengok di dinding dia tu ada lubang. Mana dia tanam situ letak. Maknanya kalau kubur dia dengan bukit yang begitu besar, bagaimana dengan istana-istana mereka? Tentulah lebih besar lagi. Macam kita hari ni lah. Rumah besar, kubur kecil lah. Kubur tanah wakaf mana boleh buat besar-besar. Buat bangunan, buat binaan atas kubur pun dilarang oleh syarak. Kita yang duk kerah kepala buat bangunan tu. Kita buat kerah kepala buat bangunan atas kubur lah, macam-macam marmar dengan perhiasan-perhiasan, walaupun dilarang dalam kitab kita. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dilarang, tapi oleh kerana pengamal mazhab Syafi'i pula tak larang. Bahkan kubur Imam Syafi'i yang berada di Mesir dibuat besar-besar, licin minyak kata orangnya, pakat gosok di orang. Itulah suasana yang berlaku. Jadi kalau kita pergi tengok, tak kiralah Madain Saleh, yang penting manifestasi kepada besar gagahnya puak-puak Samud sudah nampak. Pergi ke Yaman pula, kita akan tengok puak-puak kaum Ad, kan? Wa ila adin akhahum huda. Nabi mereka Nabi Hud. Maknanya mungkin berjalan saja tengok. Kata orang ngabi tekek dia berjalan, tak ada manfaat. Tak ada manfaat daripada apa yang kamu pergi. Cuma SOP kena jagalah. Bila pelancong-pelancong ni travel yang dia bawa orang yang pergi tempat macam ni, kena adalah dia punya SOP nak masuk ke tempat-tempat orang yang dilaknat. Ini kena kira. Jangan duk suka-suka pergi selfie ya. Kita ni cakap selfie saja. Tak tahu ke tempat orang yang kena laknat. Baik, walaupun dia gagah, walaupun dia besar, walaupun mereka hebat,
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Apa yang kamu buat tak ada faedah apa. Tak ada faedah apa. Sekali mari ingatkan kita dulu. Dalam surah-surah yang lepas kita dah bincang. Puak-puak kaum Ad. Dia apa? Dengan apa? Dengan tempikan suara. Sebab dia duduk dalam bangunan. Pam, sekali masuk suara masuk. Bergelempangan mati habis. Apa ni maaf? Kaum Samud. Kaum Ad mari angin pula. Sebab dia buat bangunan tinggi-tinggi. Itulah suasana yang Allah SWT nak binasakan mereka. Senangnya bagi Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka usahakan, binaan yang besar, bangunan yang kuat, semuanya tidak boleh. Apa ni? Tak boleh menyelamatkan daripada azab Allah Azza wa Jalla. Mari kita pindah kepada ayat 83. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ. Kerana pada masa mereka didatangi oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka masing-masing dengan membawa keterangan untuk menyelamatkan mereka, mereka ejek-ejek akan apa yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Wa farihu bima indahum minal ilm. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka, teknologi yang ada pada mereka, yang mereka miliki, yang berhubung dengan keduniaan semata-mata. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan dengan yang demikian mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek dahulu. Tengok dia main lagu mana. فَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُهُمْ أي فَلَمَّا جَاءَتْ أُولَئِكَ الْأُمَمْ الْمَاضِيَةَ رُسُلُهُمْ. Tatkala datang kepada umat-umat yang terdahulu oleh rasul-rasul mereka, rasul ni tak mari saja. Para pelajar sekalian, tengok dalam ayat ni. Allah kata, rasul tu dia tak pergi saja. Tapi bil bayyinat, mereka datang membawa ayat-ayat keterangan-keterangan yang Allah anugerahkan pada mereka. Apa dia keterangan? Yang pertama dengan ilmu. Ada rasul yang ada kitab daripada Allah, seperti Musa dengan Taurat, Isa dengan Injil, Daud dengan Zabur, dan lain-lain yang tidak disebut kepada kita. Dan juga al-bayyinat di sini dengan mukjizat-mukjizat yang sangat nyata. Ada berbentuk ilmu, knowledge, maklumat. Ada yang berbentuk benda yang boleh dinampak. Sebagaimana Nabi Musa AS, Allah beri kepada dia tongkat, tangan dia yang bercahaya. Dan boleh katakan Nabi-Nabi AS, Allah anugerahkan kepada mereka mukjizat. Apa dia makna mukjizat? Mukjizat ni benda yang di luar kotak pemikiran manusia. Di maknanya itu makna mukjizat, benda yang lemah manusia nak buat tak boleh. Mana ada orang boleh buat tongkat jadi ular? Tu ahli sihir boleh buat? Dia main gitu ya, main tali-tali. Sekali Musa campak tongkat dia, nyeseduk habis dia punya tali ahli sihir, habis senyap gitu. Ahli sihir pun pening kepala. Habis dah tali kita tarik ke Musa. Kata apa? Nak tunjuk apa lagi? Maknanya mukjizat itu hebat. Mukjizat Nabi Saleh mari anak unta. Unta ni boleh beri minum bajet dia punya susu satu negeri boleh minum. Bagaimana main. Maka itu dia panggil mukjizat, perkara yang di luar
kebiasaan. Itu makna mukjizat. Kalau bukan Nabi, dia panggil karamat. Allah Ta'ala beri kepada karamat, benda kemuliaan. Tapi mari zaman kita ini orang salah guna karamat. Guna karamat untuk nak menarik pengaruh supaya orang percaya kepada dia, supaya orang ikut dia, supaya orang macam-macam ta'assub pada dia. Itulah dia menggunakan karamat. Yang tak ada karamat pun cari juga cerita jadi karamat. Saya jumpa Nabi, bukan Nabi biasa-biasa, yaqazatan, Nabi mari sini ke kampung saya ni, duduk solat atas surau saya ni. Itu dia panggil masing-masing nak mencari, nak tunjuk mereka tu hebat. Konon-kononnya Nabi mari rumah dia. Allahu Akbar. Baik, mari kita pergi pada ayat. Mereka tu masalah dia. Bila datang Nabi-Nabi dengan bayinatin, apa jadi? Farihu bima indahum minal ilmi. Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka gembira. Dia kata, Musa. Bahkan orang kafir Quraisy kata ke Nabi macam-macam. Sebab dia duk bangga dengan teknologi yang dia ada. Kita sekarang ni macam tu juga. Umat Islam, umat lemah, umat yang tak moden, kotor, miskin, tak ada teknologi. Inilah yang dikatakan, yang diperlimain, istihza, olok-olok main oleh puak kafir dulu, sama juga dengan orang kafir sekarang ni. Jadi dia bangga apa dia ada, teknologi yang dia miliki, dia hina kita macam-macam. Allah kata apa? Tengok ayat. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَحَاقَ بِهِمْ, dan dengan yang demikian mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek dahulu. Sekali mari azab, tempikan tempikan malaikat ke, mari angin putih beliau ke, mari tsunami ke apa benda ni, kan? Habis dia punya apa yang mereka ejek dulu, bolehlah kamu nak. Nak kata apa? La haula wa nazala wa ahata bil kafirin. Azab itu meliputi semua orang kafir yang mereka perlimain dulu kepada Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Baiklah. Bila datang azab, bagaimana sikap mereka? Bagaimana sikap puak kafir bila azab mari? Tengok ayat 84. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, bila dia tengok azab, dia kata apa? Amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah semata-mata. Kenal Tuhan dah. Bila azab mari depan mata, ai mula nak kenal Allah Azza wa Jalla. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur, engkar kepada benda-benda berhala-berhala, tok ni yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Na'udzubillah. Dengan sebab jadi musyrik, mereka ni pergi buat benda yang karut. Kita kata itulah. Tapi bila tengok azab, dia insaf. Dia percaya. Boleh pula tu percaya. Allah kata apa? Ai falamma ra'au azab Allah. Bila mereka tengok azab Allah, mereka mengaku beriman. Kami beriman dah, tak mau. Semua berhala tu karut belaka. Habis nak buat apa? Sekarang waktu azab, bukan waktu nak beriman. Tunggu je lah. Bahkan dia kata, wa kafarna. Kami tinggal semua berhala-berhala dulu. Tak pernah. Apa yang kami sembah dulu, kami lepas diri.
Tak boleh buat apa dah. Kan? Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-A'raf. Tulis suratul A'raf ayat 4 dan ayat 5. Suratul A'raf ayat 4 dan ayat 5. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak kaum kampung yang kami dustakan. Bila mari hukuman daripada kami dalam keadaan mereka tidur ataupun sedang berehat tengah hari. Ya, macam-macam. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Bila mari azab, mereka mengaku balik, amanna, kami beriman. Inna kunna zalimin, kami dulu zalim, tak mau. Tak ada apa dah. Jadi ayat ni gambaran kepada orang yang cuba insaf bila datang azab. Jadi kita kata para jemaah sekalian, jangan kita mudah-mudah, jangan mudah terpedaya dengan dunia. Kejar dunia kita bila dekat nak mati, insaf. Baru dia baca ayat laula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ada faedah lagi? La faidata fi, tak ada faedah lagi. Sekarang nak menyesal, nak taubat, nak sedekah, nak apa? La ni ni. Waktu kita segar-segar mega ni. Kalau sudah tidak ada kesegaran, apa nak buat lagi ketika itu sudah menerima hukuman. Allah jawab kepada pengakuan kafir. Tengok ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidaklah berguna lagi kepada mereka. Tak berguna lagi lah. Penjelasan dia, tengok nota dia bawah. Tengok ayat 158 suratul An'am. Apa dia ayat 158? Tanda pelajar. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Lebih kurang ayat kita ni. Apakah mereka nak tunggu sehingga malaikat datang ataupun datang arahan daripada Allah Azza wa Jalla, atau datang sebagai daripada tanda-tanda kuasa Allah? Maknanya pada hari la yanfa'u nafsan imanuha, tak ada manfaat lagi iman pada saat itu. Jadi ayat ini memberi kesedaran kepada kita para jemaah sekalian, nak taubat sekarang, la ni jangan taubat pada waktu pintu taubat sudah ditutup. Allah kata apa? Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Yang demikian adalah menurut sunnatullah. Pelajar-pelajar, kalau kata sunnatullah, maknanya ketetapan undang-undang peraturan Allah. Siapa derhaka, azab. Siapa dia taat, rahmat. Cuma kadang-kadang terpalit dia panggil terpalit. Orang ni buat maksiat, orang baik tak engkar, tak larang, tak bantah. Jaga.
awak akan terpalit sama bila turun azab. Dalam siri lepas kita dah bincang, bagaimana orang baik kena azab? Sebab dia duduk dalam kawasan orang kena azab. Ini kalau kita rasa tak mampu nak larang, tak mampu nak ingkar, tak mampu nak bantah, keluar daripada kawasan tersebut. Sekarang ni kita duduk dalam grup contohnya. Grup orang duduk mengumpat, orang duduk keji orang. Kalau kita duduk juga, awak cari penyakit. Kenapa pergi duduk di tempat bahaya? Keluar daripada kawasan. Left, kata orang. Kita duduk di kampung ni orang maksiat sini. Nak larang tak boleh. Hijrah. Jangan duduk situ. Sebabnya sunnatullah menjadi ketetapan para orang yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Maknanya kalau orang yang kafir akan binasa. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kafir. Orang yang kafir rugilah dia. Dan dia menyesal pun tak berguna. Tak menyesal pun tak berguna. Mengaku salah pun bersalah. Tak mengaku salah pun bersalah. Jadi kita yang sebelum apa-apa tak berguna ni, sekarang kita pergunakan masa yang ada untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Mantapkan iman. Murnikan tauhid, betulkan akidah kita, mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu dan para ulama salafus salih telah mengajar kepada kita banyak perkara. Baiklah, alhamdulillah. Tamatlah kita ayat tafsir ayat 82 sehingga 85. Maka dengan ini tamatlah tafsir ayat surah Al-Mu'min ataupun suratul Ghafir. Sekarang kita pindah kepada sesi mengutip pengajaran ataupun faedah, al-fawaid. Fawaid dari sudut tarbawiyah, pendidikan, dan juga fawaid dari sudut ilmiah. Mari para pelajar bersedia dengan pen, dengan kalam untuk menulisnya. Faedah yang pertama, kita pergi kepada ayat yang 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah tanya kita, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, mereka memerhatikan bagaimana orang dulu dibinasakan. Mu tak berjalan ke? Tak berjalan. Jadi daripada ayat ini diistimbatkan, diambil faedah oleh seorang tokoh hebat, nama dia Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia kata apa? Tulis kata Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, man taraka linqiyadi lil haqqi li ajli talabir riyasah. Siapa dia meninggalkan ketundukan, kepatuhan kepada syariat semata-mata kerana nak jaga jawatan, wat taqaddum alal ghair, dan nak duduk depan orang lain, nak nampak hebat, nak banding orang lain dari sudut harta dan pangkat, faqad ba'al akhirata bid dunya, maka itulah orang yang telah menjual akhiratnya dengan dunia. Ini adalah jalan yang rusak, jalan yang rusak. Karena dunia ini fana, dunia ini akan rusak. Mereka telah berhujah dengan ayat ini. Tengok ayat ini, kita tengok kepada mendiang Fir'aun. Besar dia punya bangunan ahram piramid. Jelas depan mata dia apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa AS. Jelas. Dia pun hampir-hampir nak ikut dah Nabi Musa. Ada kecenderungan dah. Tapi dia punya penasihat dia, Perdana Menteri dia, Haman, korek sana, putar sini supaya tak jadi. Sama jugalah dengan orang lain-lain pun. Dengan Abu Jahal segala, Pak Abu, memang. Pak saudara Nabi nama dia Abu Lahab, mendiang.
Kenapa dia tak mau pergi ke Badar? Ikut Abu Jahal. Kenapa Abu Lahab tak mau pergi? Sebab dia tahu kalau pergi mati. Dia mati juga dengan penyakit, tapi dia tahu. Maka kata-kata Ar-Razi ni memberi ingatan kepada kita. Kita ni kadang-kadang oleh kerana kita ada jawatan. Satu-satu kes, kita buat kajian, buat research, buat penyiasatan. 20 tahun yang dulu kita siasat dan kita dapati ajaran ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah contohnya. Dihukum sesat. Muzakarah demi muzakarah menyesatkan. Tapi bila mari kepentingan tertentu, kadang-kadang yang 20 tahun dulu dibongkar balik, dirombak semula, dirongkai balik, sebab nak jaga kepentingan. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada jawatan, yang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kemaslahatan umat Islam dalam negara kita ke di mana saja, tuan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat talabur riasah li ajli riasah, kita sanggup bongkar balik apa yang telah kita rongkai balik, apa yang telah kita putuskan, ini satu mahzalah, satu perkara yang kita akan tengok apa akan jadi kepada masyarakat dengan suasana yang begini. Ingat hati-hati. Jadi kata-kata Ar-Razi ini sangat berat atas kepala kita, supaya kita berhati-hati, jaga syariat lebih besar daripada jaga jawatan. Ingat, menjaga syariat, menjaga kesucian agama, menjaga kepentingan maslahah, menjaga kesucian syariat Islam itu bagi umat ini lebih besar daripada kita duk jaga kerusi kita yang tak berapa hari kita boleh duduk atas kerusi. Mungkin besok sudah hilang kerusi, mungkin hilang jawatan, ataupun hilang nyawa, hilang kerusi. Kita kata boleh saja apa yang berlaku, tetapi keseronokan kita dalam suasana yang ada di sini, ketegasan itu penting di dalam menjaga kemaslahatan ummah para jemaah sekalian. Itu yang pertama. Masih lagi dalam ayat yang sama, fihi al-hassu 'ala an-nazar. Ayat ini Allah SWT galakkan kita supaya sentiasa tengok, teliti, mengambil iktibar daripada kebinasaan umat yang terdahulu. Jangan tengok saja. Jangan tengok saja. Oh, saya nak menggembara ke tempat-tempat umat dibinasakan. Untuk apa? Nak pergi selfie, nak pergi ambil, nak pergi update, nak belak. Maka kata Nabi SAW bila lalu ikut kaum Samud, kaum Nabi Saleh yang dibinasakan sebab mereka sembelih unta yang diketuai oleh mendiang Qudar, nama Qudar bin Salif, ketua penyembelih unta Nabi Saleh. Maka di saat itu, kalau kita pergi, kita kena mengambil iktibar. Bahkan Nabi SAW beritahu, fa illam takunu bakin fala tadkhulu. Mu nak masuk tempat orang binasa ni kena menangis. Takut. Tapi kalau kamu tak mau menangis, jangan masuk. Tak mau menangis, jangan masuk. Kita duduk sengih-sengih selfie. Kan? Travel pula duduk kempen sana sini, mari kita pergi. Kita kata jangan seronok sangat. Sekarang ni pula ada pula satu tempat pelancongan baru di Mekah ini yang dikendalikan oleh orang-orang yang diragui dia punya ajaran dia. Saya nak pergi tengok unta dia ya Ustaz. Nak pergi tengok unta ya, nak pergi tengok kambing dia, nak pergi tengok barang-barang yang disuka oleh Nabi. Kambing, unta, dongki. Kita kata tak apa setakat nak begitu, tapi masalah kesan. Logo-logo yang mereka gunakan itu masuk dalam kepala orang ni, balik di Malaysia, dia cari balik. Sebab itulah kita tegur sahabat-sahabat kita, pengendali travel agent, nak bawa orang pergi tempat pun tengok tempat juga. Ma'alah kesan daripada apa yang kita bawa tu. Pergi sekejap je, nak ambil gambar unta je, makan nasi mandi. Tapi dalam kepala orang sudah masuk syiar-syiar, gambar-gambar, logo-logo yang tertentu yang menyebabkan bila balik, orang ni akan cari logo yang sama
maka disitulah akan berputiknya benih-benih bibit-bibit cinta kepada kumpulan-kumpulan yang telah diputuskan oleh pihak penguasa agama bahawa mereka ini ada masalah. Jadi kita hati-hatilah para jemaah sekalian. Nanti dia pindah balik pula lepas ni, tak apa, itu cerita lain. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Tadi yang pertama tadi, orang yang meninggalkan ketaatan kerana kejar dunia. Yang kedua, letak nombor. Yang kedua, masih lagi dalam afalam yasiru fil ardi, tapi al-hassu 'ala nazar fi ahwal umam. Maknanya galakkan supaya kita tengok kepada umat-umat yang terdahulu. Itu nombor dua. Sekarang ni kita pindah kepada nombor tiga. Dia kalau tak nombor, dia lari. Yang ketiga, tengok ayat 83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Bila datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, mereka gembira dengan ilmu teknologi yang mereka ada, bahkan mereka telah istihza, perli, nganyi, main-main kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Para pelajar sekalian, tulis ayat ini. Ayat ini mengajar kepada kita seseorang itu, dengan ayat ini motivasi, seseorang itu tidak akan belajar, tidak akan buka minda dia, tidak akan buka hati dia kecuali apabila dia tahu dia tak pandai. Dia tahu dia tak pandai. Tapi kalau dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, dia rasa dia betul, kau cakaplah apa saja pun, bawalah Quran ke, bawa ke hadis, bawa apa pandangan ulama, ustaz ni apa cakap, merapu dia cakap. Kita bawa qala Allah, qala Rasul, qala Syafi'i, qala Malik, merapu. Sebab dia rasa dia pandai. Tengok, puak-puak kafir. Bila Rasul datang bawa keterangan, farihu bima indahum minal ilm. Mereka apa, mamak tahu apa, dia tahu gembala kambing ya. Dia perli, dia nganyi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini memberi motivasi kepada kita para pelajar. Bila kita nak dengar orang belajar, jangan letak diri kita lebih pandai daripada orang tu. Bukan makna kita bodoh, tidak. Kalau orang tu bercakap, kita dengar. Kalau dia bawa betul, kita terima. Kalau dia bawa benda yang pelik-pelik, yang salah, asyik duk bercakap tu mimpi ni. Orang tu kata, orang ni kata, tak ada bukti, tak ada dalil. Kita buatlah pula kajian. Buatlah pula perimbangan, bukannya telan bulat-bulat. Tapi kalau mari dengan sombong, dia ni lah tak ada ilmu ni, aku lebih pandai. Orang ni tak akan boleh ilmu. Sebab dia datang dengan kesombongan. Ilmu tak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang bersikap sombong, takabur. Ya. Jelaslah kepada kita, sangat penting ayat ini. Sebab buat kafir dia lawan Nabi kerana apa? Kerana farihu bima indahum minal ilmi. Aku ada ilmu lah. Awak ni apa? Sekarang ni. Bila kita tegur, zikir ni tak ada dalam sunnah Nabi ni. Pelik-pelik macam ni. Dia kata awak mana tahu. Awak mengaji syariat je. Duk belajar dengan Bukhari, Muslim, belajar dengan orang mati. Kami ni belajarnya Tuhan yang hidup. Direct kepada Allah Ta'ala. Dia punya condemn. Pergi belajar dulu, dek. Dia belum habis mengaji lagi nak komen orang. Sedangkan dia pun tak mengaji-ngaji pun pakai dengar begitu je. Ini sombong. Kita berpindah kepada yang keempat. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Bila Rasul datang bawa bayyinat. Fokusnya di bayyinat. Bayyinat ni keterangan-keterangan. Kata di ulama tafsir, sama ada keterangan itu hujah lawan hujah, ataupun keterangan dengan makna mukjizat, dengan nama mukjizat.
Jadi mukjizat ni, keterangan ini biasanya dibawa oleh Nabi la tahtamilu syak. Tak ada syak lagi. Dia tengok, pelik. Unta keluar dari bukit. Zaman Nabi air keluar daripada celah jari. Makanan sedikit jadi banyak. Memang orang tengok sungguh. Semua orang makan kenyang. Tidak kata lepas makan ke, tak rasa apa-apa pun. La, kenyang. Boleh sedawa, kata orang. Maka, di sini, kata di para ulama tadabbur kata, yambari, tulis ni pelajar, yambari lil alim, wadda'i, menjadi kewajipan kepada orang alim, para pendakwah, yang menyebarkan agama Allah Ta'ala ini, iza nasyarha bainan nas, bila kita nak sebarkan depan orang, kita sebar dengan bayinat, dengan keterangan yang jelas. Pandangan yang saya bawa ini dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar, qala Syafi'i, qala Malik, qala Ahmad, qala siapa fulan, Al-Fudil, qala Abdullah Mubarak contohnya, qala Al-Ghazali, qala Nawawi. Mana jelas kita punya pandangan-pandangan susu galuh daripada Nabi kepada para sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama besar. Jelas. Lastibah. Jangan bagi awak ambil mana pandangan ni? Adalah. Siapa bagi? Pak cik tu sekian-sekian. Tak tahu mari mana. Lah. Sebab apa? Para pendakwah kena bertanggungjawab. Tulis. Sebab yang pertama, iqtida'an bir rusul. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, bila dia bawa mari ayat, bawa mari dakwah, bil bayyinat, jelas dan nyata dia punya huraian. Yang pertama. Yang kedua, liyazdadal mukhatab tuma'ninah. Orang yang menerima ajaran ni tenang. Kenapa tenang? Sebab ada sumber. Sumber tempat ambil, al-masdar, talaqi, ambil di mana? Baru jelas. Kalau tidak main ambil mana ni? Tak tahu ambil. Ini tak boleh ni, ini khas ya, ini khas. Ini khawasul khawas untuk kita je, ahli-ahli kita je. Orang lain tak boleh pakai ni. Mana ada Nabi kita bagi? Abu Bakar, ini zikir ni untuk awak saja. Umar, ini zikirmu. Abu Hurairah tak boleh pakai ni sebab dia bawa masuk Islam. Contoh, la. Kenapa kita nak? Cuma dalam ibadat itu tidak ada perbezaan. Sebab manusia ni bila dia tengok keterangan, mereka akan yakin. Karena itulah Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayh, letak satu kata-kata yang mudah dipahami, kan? Beramal dengan sunnah. Tulis kata-kata ni. Beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati tenang, pahala confirm. Zikir awak baca ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ambil mana? Kita pun tunjuk selalu ni. Oh, ni dalam Bukhari, ni dalam Abu Daud, ya ni dalam apa ni Muslim. Jelas ambil. Selesai. Ni duk main hu ni ambil mana? Ini khas. Main khas. Apa dia main khas? Baik. Maka kita kena ambil para pendakwah mesti bawa yang jelas, jangan ada yang istibah. Kerana mengikut Rasul-Rasul. Yang kedua, sebab orang pendengar pun boleh menerima dengan tenang. Masih lagi dalam ayat yang sama, dari sudut mukjizat. Bayinat dengan makna mukjizat. Kenapa Allah Ta'ala hantar mari Nabi dengan mukjizat? Satu dengan hujah, yang kedua mukjizat. Kenapa? Tanda. Ada dua faedah di sini. Dua faedah. Yang pertama, rahmat daripada Allah. Yang kedua, hikmat. Rahmatullah bil ibad. Rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Sebab kalau Rasul mari tanpa ayat, jadi payah orang nak terima. Betul ke dia ni? Bila Rasul datang dengan hujah, kemudian dia punya mukjizat pula nyata, lemahlah orang nak lawan dia, sepatutnya begitu. Itu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak ada benda ni, semua orang boleh mengaku jadi Rasul. Saya Rasul. Macam kita hari ni, orang mengaku jadi Nabi ada, mengaku jadi wali ada, macam-macam mengaku ada. Yang peliknya dia tu mengaku tak apalah. Yang ikut dia tu pelik lagi. Pakat duk usung tengok, orang tua ni nak pakai kain pun serebe, nampak lutut pohon nampak, isak rokok atas mimbar, pakat pergi cium. Kenapa? Pelik. Yang kedua, al-hikmah.
hikmah di dalam apa yang Allah lakukan kepada hamba dia. Sebab kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i min nabiyyin, tidak ada mana-mana nabi kecuali Allah Ta'ala akan beri pada dia mukjizat yang menyebabkan orang percaya beriman dengan dia. Hadis dalam Bukhari. Maka cuma mukjizat tu ada yang terhenti setakat tu je lah. Zaman Nabi Musa, tongkat Musa tak ada lagi. Oh, ada orang jual tongkat Musa tu, tongkat kelentong ya nama dia tu. Mana ada tongkat Musa lagi? Kalau ada tongkat kayu dipanggil kayu balut. Ana ada dulu. Ada orang bagi kayu balut ni tongkat Nabi Musa. Kata nak buat apa, aku campur tak jadi ular pun. Buat kata ular boleh lah kalau ular mari depan kita. Tak. Mana ada. Baiklah. Kita pergi kepada yang kelima. Fi qawlihi ta'ala falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tak memberi manfaat lagi iman mereka bila dia tengok azab. Tanda pelajar, ayat ini menyatakan anna taubata maqbulah. Taubat itu diterima sehinggalah manusia itu sampai ke peringkat dia tengok mati depan mata dia. Nyawa dihalkum. Mana kalau orang ni sakit kuat-kuat. Boleh lagi dia taubat. Tapi kalau nyawa sudah di sini, dia panggil ayanal maut. Dia tengok dah mati depan mata dia, malakul maut ada sebelah. Taubat ketika itu la tuqbalu. Tidak lagi diterima taubat dia. Jadi masa ayat ini Allah kata setelah mereka ra'au ba'sana. Maknanya bala sudah turun, mereka bertaubat, tidak diterima lagi. Ayat ini juga haddun 'alal mubadarati ilal iman. Ayat ini menggalakkan kita supaya segera bertaubat, segera beriman, segera kembali kepada Allah. Jangan tunggu-tunggu lagi sampai tamat tempoh. Dan di akhir ayat ini wa khasira hunal kafirun. Apa ni, rugilah orang kafir. Dalam ayat Ghafir ayat 78 baru ini, wa khasira hunalikal mubtilun. Tengok ayat 78. Wa khasira hunalikal mubtilun. Pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Yang ni perkara yang kafir. Apa beza dua ni? Jawabnya bayan annala kulla kafir, setiap orang kafir maka dia salah. Mubtil. Tak ada hak bagi dia. Wa kullu mubtilin la yaqulu illa al-batil. Orang yang salah juga dia akan keluarkan perkataan yang salah. Maka dengan ini supaya kita tidak rugi, di dunia, tak rugi lagi lebih lagi di akhirat, maka kita keluar daripada kelompok yang salah, kita masuk dalam kelompok orang yang beriman, dalam kelompok orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang diberi hidayah, taufik, dan dapat beriman dengan sepenuhnya sehinggalah kita mati dalam keadaan iman. Allahumma sabbitna alal haq. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allahumma inna na'udzubika minal hawri ba'dal qaw. Ya Allah, kami minta perlindungan Allah daripada menjadi orang tak baik setelah kita baik. Jangan main-main. Dunia ni boleh bertukar bila-bila ya keadaan. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Dengan sekarang tak boleh, nanti lama-lama lagi boleh. Bahkan akan berlaku lagi banyak benda-benda yang dulunya tak boleh, telah disekat dan akan terlepas ikatan, satu ikatan demi ikatan dengan sebab kemaslahatan yang berlaku. Wallahu alam. Maka dengan ini tamatlah perbincangan kita 20 siri kuliah Suratul Ghafir atau Surah Al-Mu'min. Dengan ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala sentiasa curahkan kepada kita taufik hidayah, suka belajar, suka menuntut ilmu. Allah beri kepada kita kefahaman yang baik untuk memahami kalamnya Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta jauhkan kita daripada benda-benda khurafat, benda-benda yang karut-karut, benda yang tidak baik, benda yang boleh menjerumuskan kita ke neraka Jahannam, ya rabbal alamin. Wa sallallahu, dan kita juga berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala taufikkan kita dapat beribadat dengan sebanyaknya, dengan sebaiknya pada bulan yang mulia ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.